Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Okey, untuk dalam video ni saya nak sambung lagi penerangan tentang setting Shopee kita. Okey, yang sebelum ni saya dah terangkan, so kita balik kepada my account. Okey, so kat sini kalau anda perasan dalam video yang lepas saya belum masukkan email lagi sebab saya perlu cari username dulu yang available untuk saya, untuk kedai baru saya yang saya tunjukkan sebelum ni, dan bestshop20_20 adalah username saya. Jadi saya dah letakkan nama kedai, shop name saya adalah Best Shop. So saya dah create satu email Gmail dengan menggunakan nama Best Shop lah. Okay, so kalau anda lihat dekat sini, saya dah create satu email, nama dia Best Shop, dan saya pun dah cipta ataupun dah buat satu logo lah untuk kedai baru saya. Macam ni saya akan tunjukkan. Saya hanya menggunakan Canva saja, tapi saya menggunakan Canva Pro lah. Okay, Canva Pro ni saya beli dekat Shopee saja, murah saja tuan-tuan. Okay, so kat sini kalau anda lihat, ini adalah email saya yang baru. Dia tak sama seperti mana yang Shopee yang ini sebab saya tak boleh create dekat Gmail benda yang sama sebab ada orang yang dah guna Best Shop 20. Saya pun tak tahu siapa yang dah gunakan, tapi it's okay, tak ada masalah as long as saya boleh ada satu account Gmail khas untuk kedai Shopee saya yang baru ni. Okay, itu yang paling penting. Sekarang saya nak masukkan account Gmail ni ke dalam saya punya account Shopee lah. Okay, so kat sini saya add email. Okay, sebelum ni kita kena masukkan password. Ingat tak password yang kita dah create sebelum ni? Okay, so kita kena masukkan password tu dulu, confirmkan new email. Lepas tu baru kita akan diberi ruang untuk masukkan email kita yang baru. Okey, tadi saya copy, saya dah copy kat sini tadi. Okey, so saya just pastekan kat sini lah. Okey, so ini adalah email saya, so saya confirmkan. Right. Okey, dah settle. Ini adalah email saya. So apa yang saya kena buat adalah saya kena pergi ke account Gmail saya. Okey, dan saya perlu verify dulu account ini. Okey, Shopee akan hantar satu email kepada saya kalau ikutkan kepada setting Shopee yang sebelum ni lah. Okey, yang terbaru ni saya pun tak sure, nanti kita tengok. Okey, biasanya kalau Shopee yang lama dia akan naik dekat sini to verify. Okey, mungkin saya boleh pergi dekat saya punya account Shopee dekat handphone, saya refresh dulu. Okey, kita tengok, anda boleh tengok dekat sebelah sini. Okey, saya pergi ke bahagian me, saya refresh. Okey, kalau anda perasan, verify your email to receive important order, and cuba set now. Okey, keep your account safe. Yang ni ini untuk masukkan email. Okey, so bila saya refresh lagi sekali, dia dah hilang dia dah hilang untuk yang ini. So maksudnya kita tak perlu lagi nak verify, tapi kita tunggu sekejap dan kita refresh dekat email saya. Mungkin ada something yang Shopee akan hantar kepada saya. Okey, kalau tengok ni memang tak ada apa-apa. Okey, sebelum ni memang kita kena verify, kita kena masuk account Shopee dan kena verify email tu dulu. Okey, macam yang ini. Okey, memang tak perlu kalau tengok dekat sini pun memang tak perlu. So kita pergi dekat bahagian account setting, my profile, dan kita tengok email. So dia ada satu perkataan kat sini, so kita kena tekan perkataan verify now. Dekat dalam ni dia tak ada dekat dalam desktop dia tak ada. So kita kena selalu tengok dekat kita punya handphone lah. So kita kena klik butang verify now dan masukkan password kita lah.
Oh, dia minta saya verify, masukkan email address lagi sekali. Tak apa, it's okay, masukkan je. Best Shopee 20 underscore tadi. Okay, 20 at gmail.com. Okay, betul tak? Saya pun kena check. Mana saya punya ni, Best Shopee 20. Best Shopee 20 underscore. Oh, dia tak ada underscore. Best Shopee 20 ni tak ada underscore. Oh, tak ada. Best Shopee 20, Best Shopee 20 saja at gmail.com. Click done. The email has already been taken, try another one. Okay, maksudnya tak perlu mungkin dia tak dekat sini, tak tahulah kenapa. Sepatutnya dia ada hantar email kepada saya lah, kalau ikut yang setting yang sebelum, account yang sebelum-sebelum ni lah yang kita dah buat. Sebab ini adalah account baru saya. Jadi saya pun tak sure lagi benda ni. It's okay, tak ada masalah. Mungkin kita kena tunggu verification atau kena tunggu email daripada Shopee. Okay, tak apa, ini tak ada masalah. Kita skip dulu dan kita boleh tunggu email daripada Shopee Okay, so dekat sini anda boleh kita boleh masukkan kita punya logo dekat sini sebenarnya. Dekat sini kita boleh letakkan kita punya logo. Dekat sini pun kita boleh letakkan apa-apa gambar lah dekat sini. Okay, so macam saya tadi, saya dah buat satu design. Okay, ini adalah saya punya design untuk Best Shop. Okay, saya dah pun download. Saya design menggunakan Canva Pro saja. Okay, saya gunakan Canva Pro dan juga elemen-elemen yang ada dekat dalam Canva Pro ni lah. Okay, so saya pun dah download. Ini adalah design saya. Okay, saya menggunakan 500x500 saya punya pixel, 500x500 pixel. Ini logo saya, cantik tak? Okay, so sekarang saya nak cuba masukkan ke dalam kedai Shopee saya melalui sinilah. Okay, kita cuba tengok sebab dia size dia 1 MB saja. Saya tak sure boleh masuk ataupun tak, tapi kita try. Open, yes, boleh masuk. Okay, so kita klik pada butang save. So saya punya ni dah siap. Logo untuk kedai Shopee saya dah siap. Untuk saya punya profile lah. Okay, sebab actually profile Shopee ni saya buat khas untuk kedai Shopee saya, Best Shop. Okay, so logo akan sama lah. Okay, so logo akan sama. Okay, yang ini kita abaikan dulu. Okay, sebab mungkin kita kena tunggu email daripada Shopee. Kadang-kadang mungkin dia lambat juga hantar email kepada saya. Belum masuk apa-apa email. So macam mana kita nak verify kan? So kita perlu tunggu email daripada Shopee. Okay, so sekarang saya nak bawa anda ke bahagian Seller Center Shopee. Melalui, untuk Seller Center saya cadangkan anda masuk menggunakan masuk menggunakan komputer. Okay, so bila anda dah login macam ni dekat profile ni, anda terus pergi ke butang ni. Nampak tak butang ni, Seller Center di sebelah kiri saya tunjukkan ni. So masuk saja di butang ni, klik Seller Center, dan ini adalah Seller Center Shopee anda. Okay, maksudnya bahagian untuk anda uruskan kedai Shopee anda. Okay, so anda klik pada butang ni dan accept. Okay, so kat sini adalah dia ada menu-menu dia. Okay, dia ada banyak menu kat sini, kat tepi-tepi ni. Okay, so saya akan terangkan satu persatu, banyak ni. Dan kalau anda nak lihat kedai Shopee anda di handphone, anda akan lihat, pergi ke bahagian Mi. So anda pergi ke atas ni, klik pada butang Start Selling. So anda kena masukkan satu produk dahulu. So untuk mengaktifkan kesemua setting yang ada dekat dalam Shopee lah, dalam kedai Shopee.
Okey, contoh kalau macam anda boleh setting dekat sini lebih baiklah, sebab dekat seller center ni dia lebih detail Okey, contoh macam sekarang saya nak cuba setkan dulu shipping setting sebab sebelum ni memang ada sikit masalah dekat sini kalau kita nak setting ataupun kita nak masukkan shipping fee sebab sejak akhir-akhir ni Shopee ada masalah sikit dekat app dia. Jadi kalau kita add produk melalui phone boleh, tapi sebelum tu kita kena masuk dulu dekat seller center Shopee macam ni, dan kita kena onkan dulu Shopee Logistik lah. Okey, Shopee Logistik. Contoh macam ni, Shopee Logistik ni JNT dan DHL ni di bawah free shipping lah. Free shipping di bawah Shopee. Supported Logistik ni maksudnya free shipping di bawah Shopee. Okey, kalau yang ini adalah shipping biasa, others ni shipping biasa. So anda boleh onkan juga yang ini kalau anda menggunakan shipping biasa ni. Macam kita nak postkan produk macam biasalah, kita pergi post laju, kita nak kemudian kita hantar barang, kita dapat tracking number, kita boleh update dekat sini lah. Nanti saya terangkan secara detail dalam produk nantilah. Okey, bila dah dapat order nanti saya akan terangkan. Okey, so sekarang kita dah onkan JNT Express. Untuk pertama sekali kita onkan JNT Express dulu, tak ada masalah, ataupun DHL sebab kita nak masukkan produk selepas ni. Okey, sekejap. Okey, so my shipment. Okey, ini tak ada apa lagi. Okey, sekarang first kali kita kena masukkan produk dulu. Okey, dan produk saya tak mau sentuh lagi, sekejap, sebab saya nak masukkan gambar tau. Kita pergi dekat shop setting. Mana ni shop rating, tak ada. Kita belum ada shop rating lagi. Kita pergi dulu ke shop profile. Okey, shop profile shop profile ni saya nak masukkan nama. Saya nak masukkan description shop description. Untuk cover ni, untuk yang ni kita boleh cuba masukkan yang ni, jadi macam pelik sikit lah kan. Dia tak berapa nak sesuai lah, sebab kita kena design satu cover yang bersaiz 1200 kali 600 pixel untuk kita masukkan di dalam bahagian ni. Okey, ini saya akan cover kemudian lah, sebab saya pun kena design dulu untuk background ni, dan sekarang saya nak masuk shop description je dulu. Okey, so saya dah buat satu short description. Okey, untuk saya punya kedai Shopee yang baru ni. Okey, best shop. Saya dah copy, so kita masukkan dekat dalam ni, copy dan paste. Kita edit sikit bagi cantik. Best shop offer daily best deal on the famous and popular product. Sebenarnya description ni anda boleh terangkan profile bisnes anda sebenarnya. Contoh macam anda jual barangan bayi, anda boleh fokuskan kepada penerangan untuk kedai barangan bayi. Macam saya buat lebih kepada barangan kedai general store. General store maksudnya kita campur-campur barang. Okay, kita akan jual pelbagai jenis barang daripada pelbagai jenis kategori lah. Okay, that's why saya namakan kedai saya ni sebagai best shop. Saya tak buat saya bukan buat niche shop. Kalau anda nak buat niche shop, contoh macam niche barangan bayi, barangan ibu dan bayi, ataupun barangan contoh macam kedai sukan ataupun kedai basikal, ataupun anda nak buat mungkin kedai baju muslimah, anda boleh buat shop description anda sendiri. So itu terpulang pada masing-masing, dan anda boleh ceritakan apa just short description lah dekat dalam kedai Shopee anda. Mungkin anda boleh
explain sikit pasal background perniagaan anda, dan mungkin boleh letakkan macam contoh anda proses order setiap hari, ataupun anda boleh proses order dalam masa 24 jam ke, apa saja yang customer tengok dia lebih yakin dengan kedai anda. Itu saja sebenarnya untuk short description. Actually customer tak tengok sangat pun untuk short description, tapi kalau anda boleh letakkan dengan baik, dia lebih baik lah. Okay, boleh tengok mana-mana kedai yang banyak sale kan, yang banyak sale, tengok macam mana dia orang letakkan description ni. Macam saya letakkan macam ni je lah, sample je, sikit je, tak ada masalah pun. Actually yang penting kita nak fokuskan kepada kita punya produk yang kita nak jual tu. Okay, so yang ini pun nanti kita akan masukkan image untuk kita punya kedai. Itu saya akan cover kemudian sikit, dan ini kita savekan dulu. Okay, so sekarang saya dah save. Okay, untuk basic information dalam shop profile. Okay, ini adalah shop decoration. Ini pun saya akan terangkan kemudian sikit. Shop kategori pun sama, saya akan terangkan secara detail di dalam video yang seterusnya nanti. Okay, kemudian kita nak check kepada my address. Okay, ini adalah address untuk kedai. Ini adalah address untuk by default, ini adalah address kita lah, rumah kita. Contoh macam kita ada kedai, kita ada kedai ataupun tempat operasi yang selain daripada rumah kita, kita boleh masukkan ini sebagai, kita boleh letakkan satu address yang baru lah. Okay, kita boleh letakkan satu address baru, dan kita boleh setkan sebagai pick up address. Okay, ini penting sebab untuk kita nak apply free shipping, kita perlu masukkan pick up address dulu. Okay, contoh macam saya sendiri, saya ada satu office ataupun satu warehouse lah dekat Alostar. Contoh macam ni, full name ni, kita dekat sini, dekat bahagian ini adalah address kedai kita ataupun address shop kita lah. So full name saya suka letakkan ikut nama kedai saya tadi, bukannya nama Syabani itu nama yang by default ni. Ini adalah nama saya by default untuk saya membeli, dan dan seller hantar kepada saya ke rumah saya yang beralamat inilah. Tapi bila kita nak buat ataupun nak buat satu tambahan address untuk kedai kita, kalau kita ada alamat yang lain, kita letakkan alamat yang lain lah, alamat kedai. Tapi kalau kita menggunakan alamat yang sama dengan alamat rumah, tak ada masalah, boleh letakkan. Cuma dekat sini full name ni, anda macam saya cadangkan kita letakkan nama kedai kita lah, nama kedai. Contoh macam saya adalah Best Shop kan tadi. So saya letakkan nama kedai saya. Okay, so saya letakkan nombor telefon saya 852. Ini adalah nombor telefon yang saya registerkan tadi lah, nombor yang baru tu 852 4717. Dan ini adalah area Kedah Alostar, dan saya kena letakkan nombor ataupun alamat kedai ataupun office saya lah, nombor 12A, kompleks perniagaan, Gunung Inas, Gunung Inas, Lebuh Raya, Sultanah Bahiyah, Sultanah Bahiyah. Okey, ini adalah alamat office saya ataupun warehouse saya, Lebuh Raya, Sultanah Bahiyah. Okey, so postcode dia 05400 Alostar Kedah. So ini saya akan
setkan sebagai pickup dan juga return address. Okey, so apabila berlaku contoh macam saya, memang Shopee dah kalau kita nak apply free shipping yang post laju tu, memang kita kena ada satu pickup address. So saya letakkan ini sebagai pickup address. Kalau contoh macam anda tak ada alamat untuk ni, anda boleh gunakan alamat rumah tadi sebagai pickup address. So dekat return address pun anda boleh klik juga dekat sini. Sebab jika berlaku apa nama ni, buyer nak return barang yang dia orang dah dapat tapi macam tak puas hati ke, mungkin ada kerosakan ke, ada defect ke, ada ataupun ada tak cukup ke kuantiti ke, atau apa saja yang menyebabkan buyer tu nak return barang kepada kita. So dia akan returnkan kepada alamat yang kita dah setkan dekat sini lah. Okey, bukan yang dekat by default tu. Okey, so kalau anda alamat yang sama dengan by default, anda boleh set as default address juga, tak ada masalah. Okey, macam saya ada alamat yang berbeza, jadi saya letakkan ini sebagai pickup address dan juga as a return address. Okey, kalau anda alamat yang sama, just masukkan alamat yang sama, tak ada masalah. Okey, so lepas kita dah masukkan yang ni, kita terus klik pada save lah. Ok, so pickup dan return address dah setting kat sini, dan default address adalah kat sini. Apabila saya beli barang, dia automatically akan hantar kepada alamat ini. Tapi bila saya menjual, dia automatically dekat airway bill saya tu akan tertera ataupun akan tertulis pickup address ni ataupun alamat ni lah. Jadi dia akan tulis nama kedai saya Best Shop dengan alamat nombor komplek, nombor 12A komplek bla bla semua ni lah. Okey, untuk airway bill nanti, untuk kita nak hantar parcel kepada customer. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk setting address. Kemudian basic settings. Okey, basic setting kita pergi sikit lagi untuk video ni. Basic setting protect your account semua ni tak perlu buat apa-apa. Vacation mode ni hanya sekiranya anda adalah seller, anda perlu dan anda nak pergi berjalan-jalan lah, contoh macam anda nak cuti lah, so anda boleh klik pada butang vacation ni. Bila anda klik pada butang vacation ni, so buyer tidak boleh membuat pembelian daripada kedai anda lah. Okay, so dia akan efek selepas 1 jam kita tekan butang ni, barulah dia akan jadi vacation mode. So payment setting, wallet pin. Okay, ini kita kena set wallet pin lah untuk apa nama ni, seller wallet kita. Okay, ni check setting, notification setting. Saya rasa ini tak perlu nak ubah apa-apa lah, just biarkan saja. Just biarkan saja. Okay, macam check setting ni pun anda boleh biarkan saja, sebab kita kalau anda tak nak allow negotiation, maksudnya customer buat make offer kepada anda, macam nak tawar-menawar lah, dia nak minta kurang kan, so anda boleh offkan button ni lah. Okay, tapi kalau anda rasa anda menerima tawaran ataupun bargain ataupun tawar-menawar lah daripada customer anda, anda boleh onkan yang ni. Okey, macam saya just onkan saja, saya biarkan saja. Okey, privacy setting ni tak ada masalah apa sangat, just biarkan saja. Yang payment setting ni anda boleh create wallet pin. Wallet pin ni anda boleh masukkan sama macam yang anda buat Shopee Pay pin lah, supaya tak pening Kalau tidak nanti banyak sangat nanti akan jadi pening. So kita kena masukkan wallet pin. Macam contoh macam saya nak masukkan. Okay, so saya masukkan. Okay, so confirmkan. Okay, saya dah masukkan. Dia 6 number 6 number. So klik pada butang next. Okay, so kita kena verify phone jugalah. Okay, kita masuk dekat kita punya handphone. Okay, dan pergi dekat message. Kita tengok
dia punya OTP lah. OTP macam saya dah 334 100. ok, so klik pada butang confirm. So saya dah ada wallet pin untuk kedai Shopee saya lah. ok, itu saja. Kedai Shopee ni dia akan sebenarnya kita akan gunakan dekat sini tau, dekat my income nanti ni, kat sini. Ini pun kena masukkan password. Ini adalah password apa nama ni, Shopee kita lah. ok, so kita pergi ke account sekejap. Nak masuk account pun Shopee akan minta password juga, so kita kena masukkan password Shopee kita. Verify. ok, ini adalah account saya lah, account Shopee saya. ok, so tak ada apa sangat, dia nak tunjukkan account kita. Ini kalau kita nak edit, kita boleh edit kan. So semua dah ada kat sini, tak ada apa sangat. ok, saya rasa itu dulu untuk video yang ini. Tapi saya sekejap ini adalah shop profile. Sekejap sebelum tu saya nak kita pergi tengok dekat shop profile sekejap, sebab dekat sini dia tak ubah lagi sepatutnya dia dah ikut kita punya ok, so ok, ni tak ada apa-apa, mungkin dia tak detect lagi kot. Jadi kalau tengok dekat sini memang kita dah shop profile, kita punya username dah best shop. ok, dan kita punya shop name pun adalah best shop ok, saya rasa untuk video ni saya berhenti dulu dekat sini, dan saya akan sambung lagi di video yang seterusnya. Dan di video yang seterusnya kita akan tunjukkan cara bagaimana kita nak masukkan produk yang pertama kita So saya akan cover untuk dua bahagian. Yang pertama mungkin saya akan tunjuk di bahagian cara masukkan produk dekat apa namanya, handphone, dan kedua adalah daripada komputer lah, daripada PC. ok, so itu saja untuk video ni. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.